Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang berusaha CEO kepada KPJ Ipoh, doktor-doktor, pihak pengurusan, tuan-tuan, puan-puan, para tamu yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada saat ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu. Walaupun saya tak nampak tuan-tuan, tapi mudah-mudahan kita tergolong dalam hadis Nabi SAW bila Nabi menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Iaitulah bermaksud tidaklah berhimpun sesuatu golongan untuk membincangkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, menghayatinya, melainkan Allah beri kepada mereka ni kelebihan-kelebihan. Satu sekali Allah beri rahmat, kedua Allah kurniakan untuk mereka sakinah, yang ketiga mereka mendapat doa daripada para malaikat, dan yang terakhir sekali Allah menyebut-nyebut nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, tuan-tuan, puan-puan, para doktor yang dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang penting yang berlaku saban tahun, iaitu berkaitan dengan pengorbanan. Dan sesuailah kita memasuki bulan Zulhijjah ni, iaitulah umat Islam seluruh dunia menyambut apa yang dipanggil sebagai Idul Adha. Adha ni datang perkataan daripada udhiyah. Udhiyah ni berarti korban. Korban binatang yang Allah Taala perintahkan kepada kita untuk melakukannya semudah kita membaca ayat daripada surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang maksud bahawa sungguhnya kami beri kepadamu, wahai Muhammad SAW, Al-Kautsar, iaitu telaga Kautsar, ataupun setengah ulama tafsir menganggap ia datang dari perkataan kathir. Kathir menunjuk kepada banyak. Maka salatlah kamu kepada Tuhan kamu dan lakukanlah kurban. Sungguhnya orang yang mencelamu, wahai Muhammad, mereka itu berada dalam keadaan terputus. Ayat ini berkaitan dengan sikap sebahagian daripada golongan musyrikun yang menginjik-injik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kamu tidak ada anak lelaki, nasabmu telah terputus, kamu tak ada zuriat. Jadi mereka menggelar Nabi kita dengan nama Al-Abtar. Maka Allah menyatakan di hujung, sungguhnya orang yang tidak beriman kepada Allah, yang bencimu wahai Muhammad, mereka itulah yang terputus dapat keberkatan. Sedikit latar belakang ayat daripada surah Al-Kautsar itu, tuan-tuan ni. Rangkap kedua daripada ayat ni tadi, pada surah ni tadi, fasalli rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat kepada Tuhan kamu dan lakukanlah kurban. Kurban ni bagi mempelajari satu peristiwa yang berlaku yang Allah nyatakan dalam kisah-kisah Al-Quran. Iaitulah tentang, sebagai contohnya, bila Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS, ketika Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah, yang mana baginda datang bertemu dengan puteranya Ismail. Kita tahu bahawa selepas Nabi Ibrahim menghantar isterinya bernama Hajar dengan puteranya Ismail masih kecil itu di Mekah, maka Nabi Ibrahim mengunjungi, menziarah mereka cuma beberapa kali sahaja. Pertama kali ketika datang itu perintah Allah SWT untuk menyembelih Ismail alaihissalam, yang mana Allah ceritakan peristiwa ini dalam surah As-Saffat. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada puteranya, wahai Ismail, ayah melihat ayah menyembelihmu, wahai anakku, dalam tidur ayah, dalam mimpi ayah. Anak ini leka-leka faham itu merupakan satu wahyu, kerana mimpi seorang Nabi seperti ayahandanya adalah satu wahyu daripada Allah. Lalu anak itu berkata, lakukanlah wahai ayah, ayah akan mendapati saya di kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan, ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Pengorbanan demi pengorbanan, tuan-tuan. Wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Kami telah menguji Ibrahim dengan sebanyak ujian, berbelas-belas ujian, dan Ibrahim menghadapinya dengan penuh kejayaan, dengan kecemerlangan. Lalu Ibrahim minta kepada kami supaya dia dan keturunannya menjadi imam, pemimpin kepada manusia.
Lalu Allah menjawab, ya, aku akan berikan, melainkan orang-orang yang zalim, maka orang zalim tidak akan dapat dipenuhi janji ini kepada mereka, iaitulah orang zalim tidak akan dapat menjadi pemimpin. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila kita mengkaji Al-Quran, kita melihat kisah-kisah Al-Quran ini menceritakan tentang pengorbanan demi pengorbanan lakukan Nabi-Nabi Allah yang unggul seperti Nabi Ibrahim yang dipanggil sebagai Abul Anbiya. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, dalam kesempatan ini, seandainya tuntutan sembelihan korban ini difardukan oleh Allah kepada seseorang kita untuk dilakukan kepada anaknya sendiri. Agak-agak tuan mampu tak tuan-tuan? Saya lah yang pertama, saya tak mampu tuan-tuan. Kita baringkan anak kita untuk disembelih. Bayangkan suasana itu kalau berlaku diperintahkan oleh Allah. Letak anak kita, letak pisau kat leher dia. Kita menggigil pegang pisau ni. Dalam tafsir Abdul Mansur, Imam Asyuti mengemukakan riwayat bahawa Nabi Ibrahim nak menyembelih puteranya Ismail itu di tempat namanya Mina. Maka Ibrahim telah menyuruh puteranya supaya menelangkupkan wajahnya ke bumi, supaya tak melihat wajah ayahnya, dan ayahnya pun tak sedih, bergenang matanya, menahan sebab tuan-tuan. Datang iblis untuk menggoda, memperdayakan Nabi Ibrahim dengan berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau nak sembelih puteramu yang kau peroleh dengan susah payah, wahai Ibrahim? Wah, adakah engkau nak buat, wahai Ibrahim? Susah engkau usia 90 tahun baru Allah beri padamu anak, engkau nak buat ke Ibrahim? Ibrahim pun melontar syaitan dengan batu di tempat namanya Jamrah Ula, Wusta dan juga Jamrah Kubra itu tuan-tuan. Itu sebab kita melakukan ibadah ini pada hari-hari tasyrik sebagai menghayati manifestasi pemusuhan kita kepada iblis laknatullah, bahawa kita mengikut perintah Allah dan meninggalkan seruan, suruhan, bujuk, rayu dan godaan syaitan ini. Maka Nabi Ibrahim akhirnya menembalikkan anaknya, puteranya itu untuk pandang ke bumi dan apa kita namakan terlangkup begitu Nabi Ibrahim meletakkan pisau itu lehernya. Cuba kita buat begitu pada anak-anak kita tuan-tuan. Mampu tak tuan-tuan? Nak bayang pun tak mampu tuan-tuan. Sesilap bila kita letak, kita terbayang suasana itu, diperintah kepada kita nak sembelih seseorang anak lelaki kita. Makan lelaki tengok je kita kata, Abah, daripada Abah sembelih saya, baik saya sembelih Abah. Abah banyak dosa, saya tak ada dosa, agaknya begitulah tuan-tuan. Jadi bila membayangkan tentang Ibrahim AS ini, Allah telah perintahkan dalam banyak firman-Nya. Contohnya surah An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW untuk mengikuti syariat Ibrahim Hanif, agama Islam Hanif yang dibawa di Ibrahim ini, dan Ibrahim bukan di kalangan orang-orang musyrik. Ketika datang golongan musyrikun dari Najran, golongan Nasara dari Najran, berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kami ikut Ibrahim, bukan kau yang ikut Ibrahim. Maka Allah turunkan ayat-ayat seperti ini untuk menggambarkan bahawa syariat Nabi Muhammad SAW adalah kesinambungan daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Orang lain tidak layak untuk klaim Ibrahim itu bapa kepada agama mereka kerana mereka telah melakukan banyak penyelewengan. Jadi bila kita lihat ayat yang berikutnya, bila Allah menyatakan dalam surah Nisa contohnya ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada yang telah pun menundukkan dirinya dan dia melakukan semua itu dengan penuh ihsan, dengan penuh kesungguhan mentaati perintah Allah dan mengikut syariat Nabi Ibrahim, dan Allah telah memilih Ibrahim itu untuk menjadi kekasihnya. Tentang hati dan dikasihkan. Kita lihat lagi sebagai contohnya surah Ali Imran yang merupakan satu surah diturunkan berikutan dengan tindakan golongan Nasara datang kepada Nabi. Mereka mendakwa mereka yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, lalu Allah menafikan. Turun surah Ali Imran sebagai hujah kepada mereka. Dan akhirnya datang perintah mubahalah. Mubahalah ni adalah satu perjanjian, sumpah yang Nabi katakan kepada mereka, "Thumma nabtahil falan ja'al la'natullahi 'alal kazibin." Kami bawa keluarga kami dan kau bawa keluarga kau, wahai padri. Dan kita duduk di padang lapang ini dan masing-masing mengatakan dia betul, orang yang salah. Kalau sekiranya dia memang betul-betul salah, hukuman Allah akan kena padanya waktu itu juga. Kilat akan strike dia. Kilat akan datang untuk memanahnya. Maka takutlah golongan Nasara kerana yakin mereka kebenaran Islam. Cuma mereka tidak mengikutinya kerana terpedaya ataupun habuan-habuan dunia yang mereka miliki. Kita baca dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul sadaqallah fattabi' millata Ibrahim hanifa
wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Allah itu telah berlaku benar dalam segala ketetapannya. Ikutlah syariat Nabi Ibrahim Hanifah, dan baginda bukan di kalangan orang-orang musyrik. Maka di antara syariat Nabi Ibrahim ini tuan-tuan, seperti yang telah saya gambarkan tadi, iaitulah sembelihan. Bila Allah memerintahkan Ibrahim AS untuk menyembelih puteranya sendiri, baginda melakukannya tanpa teragak-agak sedikit pun. Lalu Allah tukarkan, wa fadainahu bizibhin azim. Allah tukarkan sembelihan itu menjadi kambing yang gemuk. Maka disyariatkan kepada kita untuk mencontohi, mengikuti, meneladani peristiwa ini, iaitu kita menyembelih korban untuk memberi makan kepada golongan yang susah, yang miskin, yang melarat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan hati dari kasihan, Islam mengkehendaki adanya perbezaan di antara kita daripada orang-orang lain. Adanya tamayus. Itu sebab kita dapat lihat ketika Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi melihat orang-orang Islam di Madinah itu, mereka menyambut dua perayaan yang bersumberkan golongan Rom ataupun Parsi. Lalu Nabi SAW telah pun diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada mereka, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguhnya Allah SWT telah menggantikan untuk kamu, wahai sekalian kaum muslimin, dua perayaan yang bezakan kamu daripada semua orang lain, iaitu perayaan pertama namanya Idul Adha, yang kedua Idul Fitri. Kedua-duanya berkaitan rapat dengan pengorbanan yang kita telah lakukan sebelum daripada merayakan perayaan tersebut, dan ini merupakan satu reward, hadiah daripada Allah SWT kepada kita lantaran kita telah pun berjaya menghadapi contohnya Ramadan 30 hari kita berpuasa, mengekang nafsu syahwat, makan perkara-perkara yang asalnya halal tapi dalam tempoh kita puasa diharamkan untuk kita melakukannya. Maka layaklah seseorang itu selepas pengorbanan bersungguh-sungguh selama 30 hari itu untuk menyambut Idul Fitri. Manakala Idul Adha pula hasil daripada pengorbanan untuk menunaikan ibadah haji, perjalanan jauh. Bagaimana Allah nyatakan, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia menaiki ibadah haji, kamu akan lihat mereka datang menaiki unta yang kurus dan jalan kaki. Unta kurus itu merujuk kepada satu gaya bahasa Arab yang menggambarkan kesukaran perjalanan. Unta itu daripada gemuk, perjalanan jauh, kita kena membiayai perjalanan itu dengan wang ringgit yang mahal. Sampai kat sana, kalau digambarkan keadaan dulu sampai unta itu jadi kurus. Kalau kita pada ini digambarkan mengumpul wang bukannya senang tuan-tuan, untuk kumpul satu jumlah yang besar membolehkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Pengorbanan demi pengorbanan. Kalau ibadah haji itu dipanggil kedua-dua berkaitan, iaitu ibadah dari sudut ruhiyah, dari sudut jasmaniah dan juga ma'aliyah. Dia kaitan antara kekuatan mental, kekuatan tubuh badan, kekuatan wang ringgit untuk kita spend bagi melaksanakan ibadah itu. Maka layaklah seseorang yang telah berkorban sedemikian untuk merayakan Idul Adha sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Itu sebab Allah menurunkan ayat pada ketika Nabi berada dalam haji yang pertama dan terakhir dalam hidup baginda. Baginda hanya melakukan sekali saja sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan di Arafah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam itu menjadi pegangan kamu, wahai Muhammad. Begitu juga kalau kita perhatikan Allah dalam kenyataannya, dalam firman-Nya berkaitan dengan syukur ini. Dalam surah Al-Baqarah contohnya ayat 195, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Raya berkaitan dengan satu elemen penting, iaitu kesyukuran kita kepada Allah di atas pengorbanan yang telah dilakukan dengan hidayah yang diberikan kepada kita. Maka kita melalui semua kesukaran itu, kesan kita bersyukur pada Allah atas nikmat kejayaan kita menghadapi segala bentuk pengorbanan dan kesusahan itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah makna dari sudut agamanya. Kalau kita perhati makna wa dini anil aid, kalau kita perhatikan, inilah dia makna asas kepada kesyukuran dalam bentuk beragama ketika datang hari raya adalah berkaitan dengan syukur pada Allah sebenarnya. Kalau kita perhatikan perlu tuan-tuan, kaitannya agama ini, kaitannya raya ini dengan makna kemasyarakatan yang boleh kita perhatikan, kita observe. Bagaimana ini merupakan satu hari kita menggembirakan anak-anak. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita bagi penghargaan kepada anak-anak. Contohnya anak itu pertama kali berpuasa, kita bagi reward kepada dia. Belikan dia pakaian yang baru, yang elok, pergi sembahyang hari raya contohnya. Ini bukan pada musim PKP lah. Kalau PKP kita kena ikut pada syarat-syarat, norma-norma baru yang telah pun ditetapkan. Jadi ia merupakan hari untuk menghargai golongan fukara dan juga masakin.
Apa beza fakir dan miskin, tuan-tuan? Kita dengar perkataan fakir dan miskin kan? Apa beza fakir dengan miskin? Bahasa Arab ni kalau sebut fakir lain daripada miskin. Fakir ini berarti orang yang memang ada rezeki tapi tak cukup. Orang yang memang ada rezeki tapi tak cukup, ditambah pula dengan mungkin dia kena penyakit, keluarganya kena penyakit. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya fakir. Orang miskin, orang yang ada pekerjaan tapi pekerjaannya minimum, very minimum, cukup makan saja. Ini namanya miskin. Fakir lebih teruk daripada miskin. Itu pandangan kebanyakan ahli tafsir berdasarkan ayat yang Allah gunakan dalam Quran. Sebagai contohnya bila menceritakan tentang orang memiliki kapal dalam surah Al-Kahfi. Ingat tuan, Nabi Musa AS ketika disuruh oleh Allah untuk berguru daripada seorang manusia, ini katakan Nabi Khidir AS itu, maka dia melihat keganjilan pertama dilakukan Nabi Khidir ini merosakkan kapal. Kan kita baca surah Al-Kahfi kan, bagaimana Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa kau rosakkan kapal? Lalu dikatakan, amma safinatu fakan masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku rosakkan kapal ini untuk mengetahui wahai Musa, kerana kapal ini akan berlayar nanti sampai di satu tempat ada raja yang zalim. Raja itu dia merampas kapal-kapal yang cantik, kapal-kapal yang elok, tapi oleh kerana kapal yang aku dah rosakkan, aku cacatkan, raja tu tengok dia tak berkenan, kerana kapal ini milik masakin jamak kepada miskin. Mereka adalah orang yang baru belajar berniaga, susah payah kumpul duit untuk beli kapal ini, untuk membereskan urusan hidup, berniaga, cari ikan di laut. Kalau kapal ni kena rampas, kesian mereka jadi orang miskin. Jadi maknanya miskin maksud ayat ini merujuk kepada orang yang sedang baru nak naik. Dia ada peluang tapi pendapatan ngam-ngam saja. Kalau fakir, susah, gaji tak cukup, tambah pula ada ujian dalam hidupnya, penyakit. Itu namanya fakir. Jadi hari raya, pengorbanan yang kita lakukan kepada fakir miskin ini untuk kita raikan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu juga pengorbanan pada hari raya ini adalah merujuk kepada hubungan pertautan adik-beradik silaturahim yang kita kena jaga dan kita kena ambil berat. Di akhir zaman ini kita menyaksikan ada segelintir daripada orang Islam yang ambil berat bab persahabatan. Kerana kawan bagi projek, kawan boleh mengembirakan, kawan boleh duduk minum-minum, adik-beradik dikesampingkan. Adik-beradik tidak dianggap penting dalam struktur kehidupan seseorang Muslim pada hari ini. Sebahagian kecil mereka, mudah-mudahan dapat diperbaiki perkara ini. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, menjadi satu tradisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari, bukan hari raya saja, setiap hari baginda menziarahi, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, itulah bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha, pak mertua Nabi lah kiranya kita nak sebut. Nabi sentiasa menziarahinya. Jadi antara perkara yang dituntut untuk kita lakukan kepada raya adalah menziarahi adik-beradik. Bila kita menziarahi, barulah kita tahu perkembangannya. Anaknya cemerlang tapi tak dapat beasiswa, nak masuk fakulti perubatan contohnya. Maka kita adik-beradik ini berkorban untuk bantu apa yang mampu. Kadang-kadang di kalangan adik-beradik ni tuan-tuan, kita tak pergi, kita tak tahu, kita tak jumpa, kita tak tahu. Kerana mereka memiliki sifat yang Allah gambarkan, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada manusia ni yang sifat-sifatnya dia malu untuk menunjukkan keperluan dirinya kerana sifat keimanan, ketakwaan dalam diri yang telah pun digarap, dijana, menyebabkan dia semalu untuk minta kepada manusia. Minta hanya pada Allah. Maka dia harungi kesusahan hidup. Kalau kita tak ziarah mereka, macam mana kita nak tahu, tuan-tuan? Kalau kita tak mendekati mereka, mungkin kita tidak tahu, kita menyangkakan mereka senang macam kita. Ada kalangan orang Islam pada hari ini, rumahnya luas, bilik tidurnya Masya Allah macam hotel, katilnya sahaja nilai puluh-puluh ribu tilamnya. Kan tuan? Tapi di kalangan adik-beradik kita sendiri, ada yang susah menjalani hidup yang serba sederhana, anaknya belajar tak ada peluang kerana tak ada duit. Jadi tuan-tuan, inilah peranan kita pada hari raya untuk mengikat, memperbaiki, memandangkan waktu-waktu lain kita disibukkan dengan berbagai aktiviti, pekerjaan dan sebagainya, maka luangkan masa pada hari raya untuk tujuan-tujuan tersebut. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Memanglah kita akan berkata kerja ibadah juga, saya jadi doktor, nak rawat orang, nak operation orang. Betul, tak ada siapa nafikan. Tapi kena seimbang lah tuan-tuan. Keseimbangan ini, kita kena tahu hal kekeluargaan, adik-beradik dan sebagainya. Kita melawat, menziarah mereka dengan tujuan untuk memahami keadaan mereka. Melihat di mana kita boleh
tutup kekurangan-kekurangan, bantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Satu pesan saya tuan-tuan, kadang-kadang ada kalangan kita suka menghadiahkan orang, hadiahkan buku, hadiahkan itu, hadiahkan ini, baik. Tapi dalam setengah-setengah keadaan, orang yang kita beri itu memerlukan duit dan dia lebih tahu apa yang dia perlukan lebih daripada apa yang kita nak hadiahkan. Ada orang kadang-kadang, saya ingat nak pergi haji, tapi saya dah pergi haji banyak kali, saya ambil duit ni bagi adik-beradik untuk pergi haji, ambil duit ni mesti pergi haji. Tak boleh begitu tuan-tuan, kerana adik yang kita nak bantu tu mungkin dalam hidupnya memerlukan wang untuk baiki rumahnya yang hampir-hampir roboh. Perhati tak? Ada kan? Kadang-kadang adik-beradik itu memerlukan duit untuk merawat pesakit di kalangan mereka. Kadang-kadang wang itu diperlukan untuk, seperti yang saya gambarkan tadi, untuk bantu anaknya nak belajar tapi tak ada peluang, tak cukup wang. Islam tidak menyuruh kita untuk mewajibkan apa yang sunat. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, kalau dia tidak cukup wang, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji hanya fardukan kepada orang yang punya kemampuan. Kalau dia tidak ada kemampuan, tidaklah wajib haji baginya, maka kita jangan tersilap. Kalau haji pun tidak wajib, umrah lebih-lebih lagi tidak diwajibkan. Maka janganlah kita sampai memfardukan satu benda yang tidak difardukan oleh Allah SWT ke atas mereka. Ingat baiknya, kita mungkin kena lihat keperluan-keperluan itu dan jadi orang yang bijak, iaitu memberi kepada mereka mengikut pada keperluan mereka sendiri sebenarnya. Mungkin ada kalangan anak-anak buah kita yang ingin berkahwin tapi wang tak cukup. Sepatutnya dia cakap pada kita lah, pakcik, saya sebenarnya nak kahwin, dah ada dah gadis yang saya pilih, ikutkan untuk perkahwinan ini perlukan 30,000 pakcik, saya dah kumpul 28,000, 2,000 je tak cukup, boleh tak pakcik bagi? Seronoknya kalau kita dengar anak saya cakap macam tu kan tuan-tuan. Jangan sebaliknya pula, pakcik saya nak kahwin pakcik, saya ada 2,000, boleh tak pakcik bagi saya 20,000? Orang macam ni, tuan-tuan susah lah nak cakap tuan. Jadi kita dalam hidup berpada-pada nak membantu orang, nak minta bantuan orang pun kenalah berpada-pada. Janganlah berlebihan sampai menyusahkan orang lain. Walaupun pakcik kita tu jutawan ke, orang senang ke, tapi kita pun kena ada izzah lah tuan-tuan. Izzah ni berarti kemuliaan diri. Jadi bila Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, pesan Jibril kepada baginda SAW, yang baginda sampai kepada kita, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Wahai Muhammad, ketahuilah olehmu, hiduplah engkau bagaimana engkau kehendaki, engkau pasti akan mati. Cintalah engkau pada siapa sahaja engkau suka, wahai Muhammad, tapi ketahuilah olehmu, engkau tetap akan berpisah daripadanya. Dan ketahuilah olehmu, wahai Muhammad, kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lail, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Jadi kembali kita pada topik pengorbanan ni tadi, pada hari raya dan suasana bulan terakhir daripada kalender Islam. Pada ketika ini kita lihat adik-adik, ziarah mereka. Walaupun kita sibuk macam mana sekalipun, carilah peluang untuk menziarahi mereka. Orang yang menziarahi seorang kerana Allah, diampunkan dosa-dosanya, doanya mustajabkan, seperti yang datang dalam banyak hadis. Lagi kalau kita perhatikan, ini merupakan hari di mana umat Islam merapatkan perhubungan mereka, melupakan perselisihan-perselisihan yang berlaku. Ini satu pengorbanan tuan-tuan. Kita nak buat baik kepada orang yang buat jahat kepada kita. Kalau kita buat baik pada orang, buat baik pada kita, itu biasa. Itu bukan ihsan namanya. Tapi ihsan adalah an tuhsin ila man asaa ilaika. Ihsan itu engkau buat baik kepada orang yang buat jahat pada engkau, buat aniaya pada engkau, buat kezaliman pada engkau, tapi engkau tetap melayaninya dengan penuh ihsan. Macam Nabi kita SAW. Ketika pembukaan kota Mekah, Nabi telah bertanya kepada sekalian musyrikin, apakah sangkaan kamu kepada aku? Mereka menjawab, akhun karim, ibnu akhin karim, seorang saudara yang mulia di kalangan saudara-saudara kami, dan anak kepada orang yang sangat mulia di kalangan sahabat-sahabat kami. Maknanya ayah Nabi SAW lah. Maka Nabi pun jawab, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua, aku tidak ada sebarang dendam untuk kamu, kamu semua diampunkan, kamu semua dibebaskan. Macam Nabi Yusuf pernah berkata kepada abang-abangnya selepas terbuka tirai kedengkian dan kejahatan mereka lakukan kepada Nabi Yusuf AS di hadapan ayah ibunya. Nabi Yusuf hanya berkata kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum, tak ada balasan buruk terhadap kamu pada hari ini, pergilah kamu. Jadi tuan-tuan, ini namanya ihsan. Hari raya, hari pengorbanan untuk kita membuang segala sifat-sifat keruh dan juga mazmumah dalam diri, untuk kita bangunkan di situ rasa mulia,
sifat seorang beriman yang yakin pada pertemuan dengan Allah, kesungguhan untuk meraihkan orang walaupun orang tu pernah melakukan kejahatan kepada kita. Ini semua termasuk dalam pengorbanan yang penting. Mengatasi mazmumah dan meletakkan di tempat itu mahmudah, tuan-tuan. Dan kemudian, tuan-tuan hati dan dikasih sayang, ingatlah prinsip dalam hidup ini. Allah mengajar kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Buatlah baik macam Allah baik pada kita. Walaupun kita banyak kesalahan kepada Allah, banyak dosa kita buat, tapi Allah masih beri pada kita mata untuk melihat, bukan? Telinga untuk mendengar, kaki untuk melangkah, akal masih lagi berfikir. Kalau akal yang ada dalam fikiran kita ni, tuan-tuan, rosak sedikit saja kabelnya, wirenya, ke hospital Tanjung Hutan, perginya seseorang itu, tuan-tuan, jangan main. Banyaknya orang ditimpa penyakit gila, depression pada hari ini, ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan, hati tak tenteram, macam-macam benda yang berlaku. Kita pohon kepada Allah keselamatan, buat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah buat baik kepada kita. Kerana banyaknya kesalahan kita tetap Allah ampunkan, tetap Allah biarkan, tetap Allah beri pada kita keselamatan, kan? Jadi demikianlah polisinya dalam hidup. Buat baiklah kepada orang macam Allah baik pada engkau, walaupun kau banyak kesalahan pada Allah. Semua itu Allah tidak hukum pada kamu. Allah cuma tarik sedikit-sedikit saja dengan tujuan untuk mengingatkan kamu. Maka demikianlah sepatutnya kamu baik kepada orang lain. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, begitu juga kita melihat hari raya ni, Idul Adha yang datang ini, pengorbanan kita lagi di situ adalah kita meraihkan semangat kejiranan. Dalam hidup pada hari ini, meraihkan kejiranan. Kerana Nabi SAW pesan, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisu. Datang Jibril untuk pesan kepada aku tentang kejiranan ini sehingga aku fikirkan jiran ini adalah sebahagian daripada keluarga yang layak mendapat pesaka aku. Jiran bukannya ahli keluarga yang layak mendapat pesaka, tapi pesan Nabi kepada kita daripada pesan Jibril itu adalah buat baik pada jiran, buat baik pada jiran, berkorban untuk jiran. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, para sahabat dahulu kita baca kisah-kisah mereka adalah sebaik-baik contoh untuk kita ikuti. Sampai Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kejiranan, berkorban untuk jiran itu lebih daripada apa yang mereka yang mampu kita fikirkan, walau mereka itu punya hajat. Contoh, zaman dahulu menikmati kambing, kepala kambing, bahagian-bahagian kambing untuk dimakan itu satu nikmat yang besar. Sahabat Nabi bukanlah orang yang senang. Sebahagian mereka adalah orang susah. Maka dia dapat kepala kambing. Kepala kambing ni boleh dimakan, sangat enak, tuan. Kalau kita ada kolesterol tinggi, kena jagalah. Tuan, saya masa belajar kat Jordan dulu, kalau dapat jawab soalan periksa yang baik, jom. Anak belanja ente makan dekat Balad. Dekat bandar, nak belanja makan kepala kambing. Orang makan kepala kambing, masak kepala kambing ni enak, tuan. Baunya, letak rempah-rempahnya, sampai pada peringkat kalau kita makan, Allah sedapnya. Terbuka mulut kepala kambing ini, kita nampak Allahu Akbar. Masih ada giginya lagi. Yalah, gigi kambing macam mana nak buang daripada rangkanya, kan, tuan? Kemudian makan lagi, terbuka mulutnya, Allah, rumput dalam mulut kambing pun tak dibuang oleh tukang masak kambing. Allahu Akbar. Saja nak cerita pada tuan ni. Jadi kalau gambarkan tentang kambing, makan kambing ini satu nikmat besar bagi orang-orang Arab dahulu. Satu makanan yang diidam-idamkan. Sampai kepada kambing, dia pun teringat anak yang nak sangat makan kepala kambing ini. Maka tiba-tiba isterinya kata, tak apa bang, kita bagi jalan sebelah lebih memerlukan. Mereka pun pas kepala kambing itu pada jalan sebelah kerana merasakan jiran itu lebih memerlukan daripada mereka. Pengorbanan, tuan. Jiran itu pula nak makan, teringat jiran mereka lebih susah, hantar lagi ke sebelah. Akhirnya dalam semalaman kepala kambing itu pusing sampai kepada yang mula-mula memiliki tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Di dunia lagi Allah tunjukkan kebaikan yang kamu buat itu ada balasannya. Kamu dapat balik apa yang kamu nak sangat tadi. Nangis mereka, kepala itu datang balik mereka, bukannya menolak itu kerana mereka pas itu kerana menolak tak sedap oleh kambing itu, tapi kerana menyangkakan, memikirkan, menganggap ada orang yang lebih memerlukan untuk mereka daripada mereka. Ini iman yang paling tinggi, tuan-tuan. Namanya al-ithar bil akharin. Kalau kita ini tak boleh nak buat senang pada jiran, kita tak boleh nak hantar makanan-makanan pada hari raya contohnya. Masak yang enak-enak hantar kepada mereka sedikit. Kalau orang Jawa, sifat mereka adalah berat sama dipikul, ringan sama diinjing. Betul diamalkan. Semua orang hantar sikit. Lama-lama berkumpul banyak. Kerana semua orang prihatin untuk meraihkan jirannya. Tapi semangat seperti ini kadang-kadang makin terakhir, semakin kurang. Kerana semua orang online saja. Semua orang pandai order online dah, tak ada dah semangat-semangat macam ni, tuan-tuan. Yalah,
kita tak mampu nak kembali ke zaman dulu balik semula. Tapi tuan-tuan, apa salahnya kalau kita masak pada satu hari, lebihkan sikit. Amalan para sahabat, kalau mereka tak mampu nak beri daging, mereka banyakkan kuah. Kerana dengan kuah itu dimasak enak, dihantar pada jiran, jiran beri makan dengan roti. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bukan pada banyaknya. Ingat baik ya. Saya selalu pesan orang ikut saya jemaah umrah dan juga haji. Kita teringat adik-beradik beli macam-macam untuk mereka. Sebenarnya adik-beradik tunggu bukan nak benda-benda yang mahal, sejadah yang mahal. Mereka hanya nak benda yang menandakan kita ingat pada mereka. Kan kita pergi Madinah, beli kurma ajwa contohnya kan. Beli 2 kilo ke, balik, packkan kecil-kecil bagi. Tanda ingat. Pakaian itu kita boleh dapat kat Malaysia pun banyak, ada pemurung-murung banyak jual. Pergi ke Nilai pun berlambak-lambak. Jadi tuan-tuan rahmatilah dikasihkan, ini adalah tanda ingat kita kepada orang. Bukannya pada banyaknya, tapi tanda ingat itu yang penting. Make people feel that they are important. Buat satu benda yang menyebabkan orang tahu kita meletakkan mereka dalam hati kita sebagai orang yang penting. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Kan? Kalau seseorang kita pergi bercuti ke Pangkor contohnya, balik beli keychain. Berapa sen sangat keychain itu? Jumpa teman, ada hadiah sikit untuk kau. Keychain. Orang itu berbekas dalam hatinya tahu. Teringat dia, insya-Allah, kawan ni ingat kat aku lah. Padahal keychain tu berapa sen harganya. Jadi inilah dalam hidup Nabi SAW sabda, tahadau tahabu. Buatlah aktiviti, amalan, hadiah menghadiahkan kerana ia akan menyebabkan kecintaan, menyebabkan kasih sayang. Dan Nabi pun pesan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qalu bala ya Rasulullah. Qal afshus salama fima bainakum. Kamu nak tak tahu bahawa kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sampai kamu berkasih sayang. Kamu nak tak satu anjuran aku kepada kamu, kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang? Para sahabat berlumba-lumba cakap, prihatin mereka, ya Nabi, ajarlah pada kami. Lalu Nabi SAW telah bersabda, sebarkan salam di kalangan kamu, nanti akan timbul kasih sayang. Jadi kasih sayang menjadi elemen penting, asas penting untuk dapat keridaan Allah dan dapat masuk syurga. Maka hadiah menghadiahkan satu perkara yang patut kita lakukan. Tuan-tuan rahmatillahi dikasihan. Ya, di antara tanda haji mabrur, umrah makbulah, kita tahun ni tak dapat buat umrah, tak dapat buat haji, tak apa tuan-tuan. Tapi antara perkara-perkara yang menandakan kemabruran ibadah yang pernah kita lakukan satu masa dahulu, sabda Nabi dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, hendaklah kita ni rajin bagi makan kat orang. Macam kalau akikah digalakkan kita untuk masak sedap-sedap bagi kat jiran. Dan kitab fiqh mengatakan manis-manis, tapi manis mungkin tak sesuai, boleh mengakibatkan penyakit. Itu masak enak-enak hantar ke orang. Kalau kurban disunatkan, bahkan dituntut untuk kita bagi secara fresh, tak disuruh kita untuk masak, kerana dalam ayat menunjukkan fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, bagi pada orang daging yang fresh seperti itu. Dalam dalil Quran juga hadis menunjukkan bagi pada mereka fresh, tidak dimasak. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, dalam kesempatan kita melakukan ibadah kurban pada musim raya Idul Adha ini, mungkin kadang kita tak sempat untuk melakukan dan ada keterbatasan tertentu, kita tak dapat nak melakukan seperti sebelum ini kerana PKP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan atas dasar-dasar kepentingan. Dan tuan-tuan golongan perubatan lebih faham tentang situasi yang berlaku ni, maka kita boleh ambil peluang pengorbanan untuk lakukan di negara-negara yang sangat memerlukan di luar sana. Ya, ada banyak agensi yang terlibat untuk membantu kita menyalurkan bantuan korban akikah ini kepada orang yang memerlukan luar negara. Di Syria ada, di Yaman ada, di Afrika ada, di Mekah ada. Di Mekah ni kita menyangkakan semua orang senang. Tak sebenarnya. Di Mekah, rupa-rupanya kalangan orang yang immigrant, yang migrate ke Saudi sebelum tahun 60-an mereka dapat kerenyatan, tapi lepas 60-an mereka tak dapat kerenyatan walaupun dah duduk 30 tahun. Ya, walaupun duduk 30 tahun. Mereka bergantung banyak pada ihsan kita. Kalau kita pergi melaksanakan ibadah haji, mereka dapat bantu kita buat kerja-kerja harian, bagi wang cukuplah untuk makan mereka. Jadi orang pergi umrah dapat bantu mereka. Selain daripada itu, mereka tidak ada pendapatan. Mereka nak kerja pun susah. Mereka nak dapat kerja memang susah. Nak berkahwin pun bukan senang. Nak kahwin dengan orang Saudi kan tuan-tuan, tuntutannya tinggi, bayaran biayanya mahal, maharnya mahal sangat. Jadi ada seseorang yang dapat melakukan.
Jadi tuan-tuan, itu sebab saudara kita yang ada di sana sangat memerlukan bantuan. Kalau kita tak dapat melakukan korban kat sini, jangan lupa untuk lakukan, salurkan untuk mereka di Mekah contohnya. Mereka yang ada di Sudan, di Kebuluran, negara-negara Afrika, Tanzania, mana semua, di Yaman pun ada bantuan-bantuan yang sahabat-sahabat kita agensi uruskan. Kita boleh bantu mereka ini, dan dia juga termasuk dalam memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Seperti yang saya nyatakan tadi, Nabi bersabda bahawa antara tanda ibadah haji, umrah seseorang itu diterima, hendaklah bagi orang makan, buat baik pada orang, dan banyak senyum pada orang. Ini pun terlanjur saya cerita tentang korban tuan-tuan. Dalam suasana Idul Adha berkaitan dengan haji ni, ramai di kalangan umat Islam berkesempatan untuk melakukan ibadah umrah. Kalau kita pergi ke Mekah, kita dapati ramai orang Malaysia. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini satu tanda nikmat daripada Allah. Tapi satu teguran saya lah tuan-tuan ni, dalam kaitan kita buat umrah ni, memanglah kita dalam perjalanan dari Malaysia menuju ke Mekah, mungkin direct flight, penat. Sampai kat hotel, baru check in, dah kena buat umrah. Umrah pula masa yang lama. Ini pengalaman lalu lah. Nanti bila habis umrah, sembahyang subuh contohnya, kalau buat waktu malam, habis dekat subuh, tunggu sembahyang subuh balik. Balik tunggu kat hotel, mukanya berkedut, mukanya terkerang, ketat mukanya. Dan naik lift tu pun, muka memang muka marah, muka tension, muka macam-macam lah tuan-tuan ni. Saya tahu pada tuan-tuan yang buat ibadah umrah, banyak senyum menandakan umrah diterima oleh Allah. Sebaliknya, banyak masam, jawab, banyak masam menandakan ibadah kita ada problem di sisi Allah. Tapi kalau kita ambil gambar antara dengan sesiapa, kita boleh pula senyum, masukkan dekat Insta tu, masukkan dekat Facebook, boleh pula senyum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan siapa kita senyum? Padahal orang depan kita, klien kita ni, setiap orang ni merupakan klien kita. Peluang untuk dapat pahala di sisi Allah. Pahala, orang kata dosa kering, pahala mudah dapat bila kita mengamalkan perkara ini. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, bicara tentang ibadah korban, saya yakin tuan-tuan yang bekerja di jawatan perubatan adalah orang yang paling banyak pahala di sisi Allah. Macam mana kena marah pun senyumnya, macam mana susah pun senyum je. Tahniah lah tuan-tuan ni, ada kat KPJ Ipoh ni, doktor-doktornya, jurawat-jurawatnya, pegawainya, staff-staffnya, dan semua yang kita yang ada ni, hendaklah kita banyakkan latih untuk berkorban untuk orang lain, senyum pada orang lain. Dalam hadis mengatakan, walau antal ka akhaka biwajhin tariqin, kalau kamu tidak boleh buat baik pada hari itu dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, senyum pada orang yang selayaknya. Tapi kalau kita senyum pada anak dara, nanti anak dara pun terpikat kat kita, susah juga tuan-tuan. Kalau orang macam saya perasan pula nanti ada anak dara senyum, simpanan hati pula, makna senyum yang betul pada tempat yang betul itu sedekah. Jadi kita jadi pensyarah, kita senyum pada anak-anak murid kita, kita jadi doktor, senyum pada nurse-nurse kita, yang nurse pun senyum pada pesakit-pesakit, hidup pun jadi senang, hati pun jadi lapang. Kan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya dapati banyak di kalangan doktor ni, nurse, yang memang mereka ni merupakan orang paling bertanggungjawab dalam dunia tuan-tuan. Mereka ni termasuk dalam ayat Allah, man ahyaha faka'annama ahyana sajami'a. Siapa yang merawat orang sampai sembuh, maka baginya pahala kesembuhan orang itu, amalannya, kebaikannya, amal saleh yang dilakukan itu tak kekurangan sedikit pun. Doktor, tuan merawat orang itu sembuh. Orang itu punya ibadah duha, qiyamul lail, sembahyang fardu, sembahyang sunat, haji, umrah, baca Quran, semua yang dilakukan berkat kesungguhan tuan doktor merawatnya sampai sembuh, dapat pahala sama dengan apa yang dilakukan. Nak tak? Nak ke tak nak? Allah Maha Kaya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Jangan kita menyangkakan bila Allah beri kepada kita, bahagian orang itu langsai, hilang, ahlan wa sahlan wa jalan. Tak. Apa yang didapat untuknya, dan sama banyak seperti itu Allah beri kepada kita yang berusaha untuk merawatnya. Perkara ini penting untuk kita sebut. Kadang-kadang kita terlupa. Ada di kalangan doktor yang berkata kepada saya, doktor ni mulia, orang yang sangat mulia tuan, jururawat semua samalah. Kata, Ustaz, saya dah bekerja dalam sektor kerajaan sekian lama, kontrak saya pun dah habis, tapi saya tak berani buka klinik atau hospital lah Ustaz. Saya tanya, kenapa tak doktor? Dia kata, kalau saya buka klinik nanti, saya buka hospital, saya buka bahagian perawatan, saya akan berfikir, saya menanti orang sakit datang, biarlah ramai orang sakit, boleh saya dapat duit. Sebenarnya niat salah. Ya, apa saja yang kita lakukan, jadikan ia kerana Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Dalam hidup ini kita tak boleh lupa bahagian dunia kita. Kita ada kereta untuk bayar, ada rumah, ada keperluan, ada keluarga, isteri, anak-anak, ada keperluan. Tapi berpada-padalah tuan-tuan boleh rasa. Saya yakin doktor telah pun mengamalkan prinsip polisi ini, tapi ada yang tersilap faham. Dia berkata nanti saya buka hospital, saya buka klinik, saya tunggu orang datang. Lagi ramai. Tak. Jangan fikir begitu. Fikir, saya ada ilmu, saya dapat bantu orang. Mungkin orang ni susah daripada penampilannya, zahirnya, saya tahu latar belakangnya. Saya hanya kenakan kos ubatan saja. Adapun consultation saya bagi free. Ramai doktor yang buat macam tu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, ini juga satu bentuk pengorbanan. Banyak sangat bentuk pengorbanan yang kita boleh lakukan. Itu sebab dalam Islam menyuruh kita setiap hari, bila kita nak keluar bekerja, letaklah niat-niat yang baik. Ada satu hadis Nabi bersabda, niyatul muslim khairum min amalihi. Niat seorang Islam itu lebih baik pada amalannya. Pagi tadi kita keluar rumah, kita niat, nombor satu, nak bagi salam kat orang. Nombor dua, nak bagi kerja kat orang. Nombor tiga, nak ajar mereka yang tidak tahu. Nombor empat, nak ajak kawan makan tengah hari. Nombor lima, nombor enam, nombor tujuh, nombor lapan, nombor sembilan. Banyakkan niat-niat kita. Setiap satu itu mendapat pahala di sisi Allah, walaupun kita belum dapat melakukannya. Jadi banyakkan niat-niat yang baik untuk orang lain. Jadikan kehidupan ini menambah nilai kepada orang lain dan untuk diri kita sendiri. Automatically bila kita buat satu kebaikan untuk orang, menambah nilai kepada hidup orang, hidup kita pun akan menambah nilai sebenarnya. Tuan-tuan hati dan dikasih Tuhan, bila kita cerita tentang hak-hak orang Islam ini, pengorbanan kita terhadap mereka, kita tak dapat tidak, kita kena ceritakan dengan suasana orang Islam yang di luar negara yang sedang dilanda macam-macam krisis tuan-tuan. Di Syria, peperangan sudah pun habis. Tetapi kesan daripada peperangan, ramai orang tak ada kerja. Kerja pun, gajinya pun kerana inflasi yang sangat teruk di sana. Harga seekor ayam pun sama dengan separuh pendapatan seorang guru di sekolah. Tuan-tuan bayangkan. Gaji sebulan boleh beli separuh ekor ayam saja. Ataupun seekor ayam saja. Allah sianya. Kerana wang yang jatuh depreciate begitu saja sekali sampai tak ada value tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Begitu juga di Yaman. Pengeboman di sana sini sampai negara yang tidak ada ketuanan, tak ada kepimpinan lagi pada hari ini. Begitu juga negara-negara yang lain. Di Tunisia sebagai contohnya, di kebanyakan di Afghanistan, di Iraq. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita kena banyak bersyukur pada Allah atas nikmat, keamanan yang diberikan. Tapi macam mana kita nak salurkan bantuan kepada mereka? Ada banyak cara. Tuan nombor satu sekali, kita boleh kenal pasti ada badan-badan tertentu yang amanah, yang berintegriti, yang diyakini, yang kita boleh tanya pada orang tertentu bagaimana cara untuk menyalurkan bantuan. Mungkin kita boleh salurkan sebahagian daripada gaji kita untuk mereka. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hendaklah kita berdoa untuk mereka. Doakan untuk mereka. Kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 92, Inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sungguhnya umat ini umat yang satu dan aku merupakan Tuhan kamu. Jadi kita dan saudara-saudara Islam kita diumpamakan hadis mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Sebenarnya kita dengan orang Islam lain umpama satu badan. Yang diumpamakan Nabi, kalau tangan itu sakit, maka seluruh anggota yang lain pun tidak dapat tidur malam kerana demam ataupun penyakit yang menimpa itu. Jadi itulah gambaran keserasian yang patut ada di antara kita dengan orang Islam yang lain. Jadi doakan untuk mereka, bantu mereka dengan cara apa yang boleh. Dan tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini hari raya, semangat pengorbanan yang ada kepada yang patut kita timbulkan, kita wujudkan di kalangan hati anak-anak kita untuk menjari tanggungjawab mereka adalah besar. Tanggungjawab mereka pada masa akan datang untuk jadi pemimpin yang dapat menjadi ketua dan dapat menyelamatkan orang-orang Islam di mana saja mereka berada. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kita ni tak sampailah kepada iman para sahabat seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu yang membaca surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya daripada bumi Mekah ke bumi Baitul Maqdis, ke Palestin yang diberkati kawasan kelilingnya. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat ini dan terus dalam plan of action-nya mengumpulkan tenteranya untuk membuka Baitul Maqdis dan mengembalikannya di bawah kepimpinan Islam.
dan tiada kepimpinan lebih baik daripada kepimpinan Islam. Terbukti zaman zaman. Ketika orang Islam memimpin Baitul Maqdis, Sayyidina Umar membuat perjanjian dengan orang Kristian yang ada di sana. Tak ada siapa yang boleh dianiaya. Begitu juga Salahuddin Ayyubi membuka Baitul Maqdis dan meletakkan kemuliaan semua orang yang tinggal di sana walaupun dia bukan Islam. Ketika India dipimpin oleh orang Islam beratus tahun, kebaikan, keberkatan banyak, sampai orang India ni yang terjadi orang terkaya di dunia pun ada, tuan-tuan. Tahu tak kisah? Ada seorang saudagar daripada India pergi ke Britain. Masa tu dipanggil sebagai The Great Britain, GB, Great Britain. Sampai sana, ialah orang India, rupa keadaannya nak banding orang putih, tinggi, orang putih, handsome, kulitnya putih. Pandang orang India ni, dia ingat paria mana kan. Orang ni datang ke showroom yang menjual kereta Rolls Royce. Cerita kayanya orang Islam pada masa kepimpinan Islam di India. Maka Britain pun, British yang jadi salesman kata, datang ni untuk apa? Kita ni kau tak mampu beli, baik kau beredar, jangan datang ke sini lah. Dihinanya orang India Islam ni, tuan-tuan. India Islam ni kaya, saudara besar, Titan besar. Maka dia berkata kepada, mana bos kau? Tak, aku tak payah jumpa aku je. Tadi tak aku jumpa kau. Aku tak layak cakap kau. Terkejut British ni. Dan akhirnya, jumpa dengan bos dan dia kata dia beli semua Rolls Royce yang ada dalam showroom itu, dibawa pulang ke India. Terkejut salesman ni tadi, tuan-tuan. Saya saja nak cerita benda ni bagi menunjukkan betapa prospernya India di bawah kepimpinan Islam dahulu. Tapi bila British datang dan menghancur luluhkan orang Islam di sana, memecah belahkan mereka dan mewujudkan macam-macam persekitaran, akhirnya negara India jadi antara negara yang paling banyak kemiskinan, poverty. Banyaknya starvation, kan tuan-tuan? Banyaknya kebuluran. Dulu zaman Islam, mereka hidup dalam keadaan kesenangan. Semua mendapat keberkatan. Baik, tuan-tuan. Jadi kembali kepada kisah pengorbanan yang berkaitan dengan Idul Adha ini, kita sebagai umat Islam yang sebenarnya menjadi mulia dengan sebab pengorbanan akhlak kita, dengan sebab perangai kita, sikap kita, dan juga apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menunjukkan kepada kesempurnaan akhlak. Jadi seorang itu diukur pada akhlaknya. Dan itu penyair mengatakan, diukur satu bangsa itu dengan akhlaknya. Bila akhlak mereka tiada, maka tiada lagi bangsa itu. Ketika Ibn Khaldun menulis tentang orang Islam di Spain, di Andalus dahulu, Ibn Khaldun mengatakan bahawa umat Islam akan kuat bagaimana, selagi mana mereka menjaga akhlak mereka. Tapi bila mereka terikut dengan cara hidup orang bukan Islam, yang mana hidupnya kecurangan dan hidupnya dengan perpelesiran, tidak ada kekuatan beragama, maka mereka akan rosak. Tuan-tuan hati dan dikasih Tuhan, kata-kata Ibn Khaldun itu terbukti benar. Bila anak-anak orang Islam yang ada di sana mula terikut-ikut dengan perangai orang-orang yang ada di sana yang bukan Islam, perpelesiran dan sebagainya, meninggalkan agama, meninggalkan akhlak, akhirnya mereka telah pun dibunuh dengan kejam di semenanjung Iberia yang kita tahu, di negara yang namanya Andalusia, Spain asalnya, tuan-tuan mulia Allah sekalian. Jadi kita dilatih dalam Islam ini, pengorbanan itu adalah disebabkan oleh sifat rahmat dalam diri kita. Bila Nabi SAW berada di Madinah, diusung jenazah seorang Yahudi di depan Nabi. Nabi pun bangun. Para sahabat terkejut. Mereka berkata, Rasulullah, ini seorang Yahudi. Maka Rasulullah telah menjawab, bukankah dia seorang manusia? Maka Nabi SAW bangun untuk meraihkan mereka. Dan inilah yang diikut oleh para sahabat. Ya, tuan-tuan hati dan dikasih sayang. Kalau cerita tentang Abu Ishaq Ash-Shirazi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pengarang banyak kitab, antara kitab yang terkemuka bernama Al-Muhazzab. Datang Imam Nawawi beberapa ratus tahun selepas itu mensyarahkan kitab Muhazzab ni menjadi majmu'. Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi yang berasal dari Shiraz di Iraq ni, tuan-tuan, di Parsi ni, di Iran ini, beliau kalau lalu di satu tempat, begitu sekali sokongan orang ramai kepadanya, kerana dikatakan Abu Ishaq Ash-Shirazi ni mukanya sangat handsome. Kalau seseorang melihat wajahnya itu, hilang segala keserabutan dalam dirinya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Melihat wajah imam yang bersih ini, maka semua orang yang ada masalah tersendiri akan hilang, stresnya hilang melihat wajah. Ada kalangan mereka berkata, mungkin melihat wajah Abu Ishaq Ash-Shirazi ni, seminggu, 2 minggu hilang rasa tension, rasa tertekan dalam diri, stres dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat wajah saya, bertambahlah serabut, tuan-tuan. Abu Ishaq Ash-Shirazi ini dikatakan begitu penyayang kepada Islam dan bukan Islam. Kalau lalu ke satu tempat, ramainya sambutan kepada beliau, sehingga tukang pembuat roti
yang muli roti tak boleh nak pergi pada Abu Ishaq ini, yang ribuan orang datang menyambutnya bila dia hadir di satu tempat. Mereka akan campakkan roti di depannya, dipegang roti itu. Maka yang pembuat roti ni akan ambil semua roti yang telah dipegang Abu Ishaq tu, pegang, simpan, mungkin dia frame kan, jadi roti dipegang oleh Abu Ishaq Syirazi. Dan sayangnya kepada orang bukan Islam yang ada di sana, agama Majusinya, Kristiannya, sampai pada hari matinya Imam Abu Ishaq Syirazi, semua orang datang untuk mengucapkan takziah. Ada takziah dahului oleh orang Islam, ada takziah sekumpulan padri datang, ada takziah sekumpulan orang Majusi datang. Inilah hidayah itu milik Allah, tuan-tuan. Tapi Imam Abu Ishaq Syirazi berlaku demikian pada jenazahnya, tak lain tak bukan menunjukkan kepada sifat rahmah, kasih sayang, pengorbanannya dalam hidup, sehingga melayakkannya mendapat perhatian semua orang walaupun orang bukan Islam pada hari matinya datang menziarahi jenazahnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita bekerja dalam masyarakat majmuk. Kadang-kadang ada kalangan kawan-kawan kita yang baik orangnya, bagus perangainya, tapi hidayah Allah belum sampai padanya. Pernah tak kita fikir untuk mengajaknya, tuan-tuan, beri padanya kitab-kitab ke, buku-buku dalam English ke, Malay ke, mana yang di-prefer, ajak dia untuk hadir di rumah kita ke, tengok bagaimana. Di Britain dikatakan ramai orang masuk Islam hanya kerana melihat bila tiba waktu buka puasa, bersembahyang, yang Islam, sama ada dia profesor, dia doktor, dia engineer, duduk sebaris dengan orang yang mungkin driver, mungkin seorang pekerja bawahan, tak ada beza. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, mudah-mudahan dalam semangat kita pada musim ibadah kurban ini, kita berkorban untuk orang-orang lain dengan harapan adalah hidayah Allah sampai kepada mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, siapa di kalangan kita orang Islam yang diajar, dalam hadis mengatakan, Nabi bersabda, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban, maknanya ya Allah, aku rida kalau Tuhan aku, dan Islam itu agamaku, dan Muhammad SAW merupakan rasul yang Allah utuskan, nabi yang Allah utuskan. Jadi kita bila ada sikap seperti ini, ketika kita menyambut perayaan yang penuh kegembiraan, jangan lupa nasib saudara kita yang ada di Palestin, di Afghanistan, di Iraq, di Syria, di Mesir, di Burma, di negara-negara yang umat Islam di situ sedang mengalami berbagai ujian. Walaupun kita sedang dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, keseronokan, segala benda cukup, makan, pakai, tapi jangan lupa kepada orang-orang Islam yang ada di sana. Kirimlah doa untuk mereka, kirim bantuan kepada mereka, bagaimana boleh kita usahakan. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, inilah dia dalam Islam diajar kita, hari-hari yang kita lalui, ujian yang kita lalui ini, di kalangan orang Islam keseluruhannya, hendaklah dalam diri kita rasa bersyukur, dalam masa yang sama berusaha untuk membantu orang Islam ini upaya apa yang kita mampu. Kita dalam hidup ini mungkin adalah seorang bapa, mungkin seorang ibu, mungkin seorang pemuda, mungkin seorang gadis yang belum berkahwin. Maka ketika kita sibuk menyempurnakan tuntutan hari raya ini, pakaian yang kemas, yang cantik, disuruh oleh Nabi SAW datang hari raya ini pakai pakaian yang cantik, tak semestinya baru ya, mungkin pakaian itu disimpan setahun sekali dipakai. Kemudian makanan-makanan enak yang kita siapkan. Jangan lupa kepada golongan yang saya nyatakan tadi, fakir, miskin, anak-anak yatim ada keliling kita. Ya, dan antara cara untuk melembutkan hati, idza aradta talyin qalbika famsa bi ra'sika ra'sa kulli yatim, famsa bi yadika ra'sa kulli yatim. Dalam hadis Nabi bersabda, jika engkau nak melembutkan hatimu, maka ambillah peluang untuk mengusap kepala anak yatim. Sekarang ni nak usap kepala orang sebarang, siapa yang benarkan tuan-tuan? Tambahan dulu dengan wabak penyakit berlaku ni. Maksud hadisnya lebih luas daripada memegang kepala. Kalau kita semua nak pegang kepala, ada 40 orang pegang kepala anak yatim, gugur rambut dia, tuan-tuan. Bukan maksudnya pegang kepala itu setakat itu, tidak. Maksudnya ambil berat tentang dia. Tiba musim raya Aidilfitri, ramai orang bagi angpau pada anak yatim. Lepas Aidilfitri, ahlan wa sahlan wa jalan, habis cerita, tak ada apa. Jadi bantuan ataupun perhatian yang diberikan tu terbatas pada musim tertentu. Hendaklah kita berat perkara ni, tuan-tuan. Orang menjaga anak yatim dalam hadis mengatakan, ana wa kafil aitam kahataini. Aku di akhirat bersama dengan penjaga yatim, Nabi tunjukkan jari baginda. Begini keadaannya, rapatnya, mana tingginya makam orang menjaga anak yatim, mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Maka antara pengorbanan kita pada musim perayaan macam ni, tuan-tuan, kita belajar semangat
pengorbanan yang ada pada Nabi Allah Ibrahim tak mampu kita nak lakukan, maka ambil beratlah kepada anak-anak yatim yang ada keliling kita. Mulakan dengan anak-anak saudara kita, mulakan dengan adik-beradik kita, mulakan yang punya pertautan, pertalian darah daging kita. Cari mereka ini, ziarah mereka ini. Ya bukan selalu sangat tuan-tuan, musim raya seperti sekarang ni saja. Ada kelonggaran dalam PKP ni untuk kebenaran ziarah, kita ambil peluang untuk ziarah mereka. Kerana kadang-kadang seperti nyatakan orang ni malu untuk minta pada kita, dia nak hantar WhatsApp pada kita. Dia tak reti kerana dia merupakan orang yang menjaga maruah dirinya. Maka hendaklah kita mengambil peranan tersebut. Jadilah ayah kepada mereka untuk membantu keluarga tersebut. Bila keadaan ayahnya sudah tiada, jadi anak yatim seperti itu, ambil beratlah tentang apa-apa berkaitan dengan diri mereka, tuan ya. Begitu juga adik-beradik, kita jaga jalan tangga. Inilah dia akhlak Islam yang kita kena tunjukkan. Seorang ulama ini dipanggil sebagai Syekhul Islam, dalam hidupnya pernah bertelagah dengan orang lain atas masalah ilmu. Dia pandang lain, orang pandang kod lain. Ustaz-ustaz kadang berbeza pandangan, school of thought beza-beza. Yang balik pada Azhar tentulah beza balik pada Saudi. Yang belajar dekat India ada pandangan-pandangan tersendiri, diwarisi daripada mazhab Hanafi. Perbezaan pandangan ini biasa tuan-tuan, tak perlu dibesarkan hingga bergaduh dan sebagainya, kerana ini adalah wijhatun nazar, perspektif. Ulama ini bersisir dengan ulama ini. Tiba-tiba tuan-tuan, ulama B ini yang banyak menghentam yang A ini meninggal dunia. Maka pada hari itu, anak-anak murid ulama A ni kata pada Tuan Guru, tuan tak dengar cerita ini. Apa cerita nak? Orang yang selalu hentam Tuan Guru tu dah mati. Kau beritahu aku kematiannya, seolah kau beri berita gembira. Anakku, kematian satu musibah. Mari kita batalkan kelas pada hari ini. Mari kita pergi ke rumah si mati itu. Pergilah Syekhul Islam ke rumah ulama yang selama ni memusuhi dan memburuk-burukkannya. Sikit masa dendam tak ada. Dia beza pandangan, itu saja setakat itu. Dia pun hadir rumah itu, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pun keluar terkejut melihat orang yang dimusuhi oleh almarhum ayah itu datang di depan pintu rumah. Ulama ni tidak berkahwin, dia tidak mampu berkahwin mangkali. Dia kata kepada anak-anak itu, kepada ibu mereka, wahai sekalian di dalam rumah, ana abukum ba'da abikum. Aku adalah bapa kamu untuk menjaga kamu selepas kematian ayah kamu yang tu. Bukan dia berkahwin dengan perempuan itu, tak. Dia kata, aku menjadi ayah kamu selepas kematian yang itu. Apa saja hajat mintalah pada aku. Nangislah seluruh orang rumah, tuan-tuan. Kerana sepanjang hidup ayah mereka, ayahnya tak berhenti-berhenti memusuhi ulama yang datang itu. Inilah rahmah, tuan-tuan, kasih sayang. Ya, semua akan berakhir. Jadi ambillah peluang untuk membuat pengorbanan. Mulakan dengan orang keliling kita, ayah ibu kita, adik-adik kita, pesakit-pesakit yang kita rawat, ya, orang kampung kita, jalan tangga yang banyak jasa kepada kita. Mulakan dengan mereka ini. Mudah-mudahan kita termasuk belajar semangat pengorbanan yang ada pada Abul Anbiya Ibrahim AS. Dalam hidup ini, banyaklah doa kepada Allah. Antara doa yang Nabi anjurkan kepada sahabat yang mulia namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, pendek je doa ni. Baca sama tuan-tuan ni. Ucapkan lepas sembahyang, tiap-tiap kali sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku kepadamu. Dan doa yang kedua yang saya anjurkan kepada tuan-tuan, doa daripada hadis yang sahih, Nabi mengajar kita untuk mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Maksudnya apa? Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan daripada hilangnya nikmat, beralihnya kesihatan, makna daripada sihat jadi sakit. Yang ketiga, mohon kepada Allah, fujaati niqmatik, terkejutnya satu musibah menimpa aku tanpa aku sangka-sangka. Yang keempat, wa jami'i sakhatik, dan daripada segala kemurkaanmu, kemarahanmu terhadapku. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan peringatan ini. Sama-samalah kita melakukan pengorbanan dalam apa jua bentuk keadaan, perspektif sekalipun. InsyaAllah Allah akan menilainya sebaik mungkin. Setakat ini saja dulu. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.